أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kita sama-sama berada di dalam majlis halaqah ilmu bicara sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita sama-sama selawat
terlebih dahulu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Pada tajuk Ghazwah Bani Sulaim di Al-Qudr, ini adalah merupakan peperangan yang pertama selepas peperangan Badar, ataupun operasi ketenteraan yang pertama selepas peperangan Badar Al-Kubra. Selepas peperangan Badar Al-Kubra, maklumat pertama yang diperolehi hasil perisikan tentera Madinah Al-Munawwarah ialah Bani Sulaim daripada kabilah-kabilah Ghatfan sedang mengumpulkan bala tenteranya untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Jadi perisikan dapat maklumat bahawasanya kabilah Ghatfan, iaitulah satu daripada kabilah Ghatfan, iaitulah Bani Sulaim, sedang mengumpulkan bala tentera untuk menyerang tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menyerang Madinah Al-Munawwarah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemimpin di bumi Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar memimpin pentadbiran di bumi Madinah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam turut serta menjaga keselamatan, ini pertahanan, kan? Maknanya kota Madinah daripada diserang oleh pihak musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap, iaitulah menyerang dengan mengejut, pergi terus bersama dengan 200 tentera berkenderaan, segera menuju kepada kabilah-kabilah yang sedang berkumpul di kampung halaman mereka ini. Untuk mereka, Nabi SAW buat persediaan sikit, terus pergi, terus ambil tindakan. Tak ada, dalam istilah kita tak ada cakap banyak lah, terus pergi je, terus menghadap kan, untuk Bani Sulaim ini. Nabi SAW terus pergi, dan mereka pada saat ketika itu sedang berkumpul di kampung halaman mereka. Dan baginda sampai di tempat persinggahan mereka yang dikenali dengan nama Al-Qudr, satu nama tempat. Dengan kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Bani Sulaim terus melarikan diri.
Maknanya kekuatan mereka ni sangat sedikit, sangat kecil. Nabi SAW terus, bila mereka nak mengumpulkan kekuatannya, Nabi SAW terus mengambil tindakan terhadap mereka sebelum barah ni menjadi lebih besar. Tuan-tuan, apa yang berlaku kalau kita tengok nanti dalam peristiwa selepas daripada ini, begitulah seperti Ghazwah Ahzab, peperangan Ahzab, peperangan bersekutu, dia bermula daripada hasutan demi hasutan. Bermula daripada Huyai bin Akhtab, iaitulah seorang Yahudi, pemimpin Yahudi Bani An-Nadir yang dihalau daripada bumi Madinah. Dia buat komplot dia lah, satu demi satu. Dia ajak musuh-musuh Nabi, terutamanya orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, untuk berkomplot dengan dia. Jadi sebab itu akhirnya terbentuk satu pasukan yang dikenal dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW, iaitulah pasukan Ahzab, tentera bersekutu. Tetapi selepas sahaja daripada peristiwa Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi SAW dah ada perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy, tiba-tiba ada satu daripada kalangan Yahudi, iaitulah Yahudi yang juga dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, dia larikan diri, tuan-tuan. Khaybar, Yahudi Khaybar juga, dia telah melakukan komplot untuk menyerang Madinah. Nabi SAW selepas daripada Ahzab, Nabi SAW tak ambil, tak bagi can lah, terus. Mana sahaja tahu ada pihak musuh, Nabi SAW terus serang mereka, sehingga tidak ada kekuatan yang dibekalkan ataupun yang diberikan kepada mereka. Langsung Nabi SAW mengambil tindakan kepada mereka. Demikianlah kepada Bani Sulaim, bila mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka terus melarikan diri dan meninggalkan di lembah itu 500 ekor unta yang akhirnya dirampas oleh tentera Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagi-bahagikan unta itu selepas mengambil 1/5-nya. Lalu setiap orang mendapat 2 ekor unta. Mereka juga menawan seorang budak hamba yang bernama Yasar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan budak itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di kampung halaman mereka selama 3 hari. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Habis. Maknanya tidak terjadinya pertumpahan darah, sebab Bani Sulaim ni terus lagi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar daripada perisikan, mereka berkomplot untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Peperangan ini berlaku pada bulan Syawal tahun 2 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 7 hari selepas pulang daripada peperangan Badar. Semasa keluar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melantik Sibah bin Arfatah untuk memangkunya di Madinah. Qil dikatakan bahawa yang dilantik itu ialah Ibnu Ummu Maktum, iaitulah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu adalah antara ghazwah yang pertama, operasi ketenteraan yang diketuai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tentangan daripada pihak musuh. Musuh lemahlah kalau nak digambarkan. Yang hebatnya Nabi SAW terus ambil tindakan sebelum dia semakin parah dan terus membarah. Jadi sehingga memberikan kemenangan dan juga harta rampasan kepada orang-orang Islam. Baik tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, kemudiannya berlaku satu komplot untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini di antara satu peristiwa yang hebat berlaku. Jadi tuan-tuan, orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, ramai daripada kalangan mereka yang bersedih apabila daripada kalangan ahli keluarganya dan ayahnya yang terbunuh di medan Badar. Jadi ramai daripada kalangan ahli keluarga ni yang simpan dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dendam kesumat ni tuan-tuan, sampai ada satu komplot ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komplot ni tak ramai, ada dua orang. Bicaranya seperti mana yang disebutkan di dalam kitab kita baca, akibat kekalahan orang-orang musyrikin dalam peperangan Badar Al-Kubra telah menyemarakkan lagi api kemarahan mereka. Kota Mekah bagaikan periuk yang sedang menggelegak, menyimpan dendam untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dua orang jaguh mereka telah berkomplot untuk menghempuskan punca timbulnya perselisihan dan perbalahan serta kehinaan ini menurut dakwaan mereka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua orang yang berkomplot ni tuan-tuan, dia bukan calang-calang orang juga. Anak kepada pembesar Quraisy yang ayahnya telah mati dibunuh di medan Badar. Jadi sememangnya sebenarnya ramai yang dendam tu. Tapi yang buat komplot nak bunuh Nabi ni dua orang. Yang lain tu dendam kesumat kan, yang sebagaimana yang digambarkan tadi, iaitulah periuk yang sedang menggelegak, tunggu meletup. Marah yang teramat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa hina sangat apabila kalah di medan Badar Al-Kubra. Jadi ingin mereka nak balas dendam kepada Rasulullah SAW, nak bunuh terus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara tindakan awal orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW, yang mana selepas daripada ini mereka ada usaha untuk membalas dendam, iaitulah dengan peperangan, sehingga terjadinya peperangan Uhud. Umair bin Wahab Al-Jumahi bersama dengan Safwan bin Umayyah, anak kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni dia orang besar Quraisy. Dia adalah tuan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi, yang sering menyakiti Sayyidina Bilal. Umayyah lah orang dia. Jadi Umayyah ni tuan-tuan, dia ada sahabat karib. Umayyah ni sahabat karibnya namanya Sa'ad bin Mu'az. Masa Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ni orang Madinah, beriman dengan Nabi, sahabat Rasulullah SAW. Jadi mereka telah menjalin hubungan persahabatan sebelum datangnya Nabi SAW ke bumi Madinah, dan persahabatan itu diteruskan. Apabila Sa'ad bin Mu'az dia pergi ke bumi Mekah menunaikan umrah, dia pesan dekat sahabat dia ni, Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Sayyidina Bilal, bahawasanya dia mendengar Rasulullah SAW pasti akan bunuh dia. Sebab tu dia pergi juga di medan Badar, tapi dalam keadaan serba ketakutan. Isteri dia pesan jangan pergi, tapi dia terpaksa pergi kerana Abu Jahal. Bahkan persiapan Umayyah ataupun Umayyah bin Khalaf ni sediakan olehnya, iaitulah seekor kuda yang laju untuk dia dapat lari daripada medan Badar. Tapi ditakdirkan memang riwayat hidupnya berakhir di Badar, habis dibunuh oleh Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu. Sebab masa Sayyidina Bilal di Mekah, Umayyah ni orang yang menyeksa Sayyidina Bilal.
yang meletakkan batu besar di atas badan Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu an. Apabila Umayyah bin Khalaf terbunuh di medan Badar, anaknya Safwan bin Umayyah dan juga Umair bin Wahab Al-Jumahi duduk-duduk di dalam Hijr Ismail. Dalam kitab sebut Hijr Ka'bah, iaitu tidak lama selepas peperangan Badar Al-Kubra. Dalam kitab sebut Umair ialah salah seorang Quraisy yang sangat jahat dan kuat menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya semasa di Mekah. Ketika itu anaknya, iaitu Wahab bin Umair, telah menjadi orang tawanan di Badar. Dalam perbualan mereka, Umair pun menyebut-nyebut tentang mayat-mayat yang dicampak dalam telaga serta mereka yang cedera. Disebutkan, dikisahkan. Dan pertemuan mereka ini betul-betul dekat Hijr Ismail. Tak ada orang lain, dua orang. Umair ni, tuan-tuan, sebagaimana yang kita sebut tadi, orang yang sangat jahat, sangat banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada simpan dendam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana anaknya jadi tawanan di medan Badar. Jadi ada simpan dendam, kesumat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cuba mengapi-ngapikan Safwan bin Umayyah ni. Disebutkan tentang mayat-mayat yang dicampakkan dalam telaga buruk di Badar. Antara salah satu mayat itu bapa kepada Safwan bin Umayyah, iaitulah Umayyah bin Khalaf. Diceritakan untuk menghasut. Ini namanya menghasut lah. Tapi sesama kan, orang bukan Islam, orang kafir dan juga musuh Nabi SAW. Yang Umair bin Wahab Al-Jumahi masa ni memang di dalam hatinya penuh dengan permusuhan, kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menyebutkan tentang mayat-mayat yang dicampakkan dalam telaga buruk di Badar serta mereka yang cedera, lantas Safwan bin Umayyah berkata, "Demi Allah, ada baiknya kita masih hidup lagi selepas daripada mereka." Alangkah baiknya kita ni masih hidup. Maknanya ada misi nak balas dendam. Umair pun berkata kepadanya, "Kamu benar, demi Allah, kalaulah tidak kerana aku ini ada hutang yang perlu dilunaskan dan ada tanggungan-tanggungan yang dibimbangi hilang tempat bergantung selepas ketiadaanku, nescaya akan kupacu kenderaanku pergi membunuh Muhammad," kata Umair bin Wahab Al-Jumahi. Maksudnya kan, dia ni orang yang masih lagi hutang tu ada, masih lagi berhutang, dan juga dia masih lagi menanggung beberapa orang daripada kalangan ahli keluarganya yang perlu ditanggung, yang perlu kan, dibiayai ahli keluarganya itu. Dia kata, kalaulah bukan kerana hutangku itu dan juga kerana tanggunganku ini, nescaya akan ku pacu kenderaanku ini pergi terus bunuh Muhammad, kata Umair bin Wahab Al-Jumahi. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, aku ada sebab, kata Umair, aku ada sebab untuk berbuat demikian kerana anakku sedang menjadi tawanan mereka. Mendengarkan kata-katanya, Safwan bin Umayyah lalu dia pun mengambil kesempatan. Bila dia dengar Umair ni, dia kata dia akan pergi. Kalaulah bukan kerana hutang, kalau juga bukan kerana mereka-mereka yang berada di bawah tanggungan, nescaya dia pergi. Kalau bukan sebab tu,
Safwan dia dengar ini ada peluang. Ada peluang. Kata Safwan, aku sanggup menanggung segala hutangmu dan aku akan melunaskannya bagi pihakmu. Hutangmu beres. Tanggunganmu akan bersama dengan tanggunganku, atau aku akan menjaga mereka selagi mereka masih hidup. Ada jaminan pula daripada Safwan bin Umayyah. Sebab tadi Umair disebut macam tu, kalau bukan kerana hutang dan juga kalau bukan kerana tanggungan-tanggungan. Sekali Safwan bin Umayyah dia berikan tawaran, bagi tawaran, iaitu dia akan bereskan segala hutang. Dia akan bereskan. Dia orang kaya kan? Anak kepada Umayyah bin Khalaf. Jadi setakat untuk membereskan, membayarkan, melunaskan hutang itu tak ada masalah bagi dia. Dia kata aku akan selesaikan segala hutang-hutang kamu dan juga aku akan menanggung semua anak pinakmu. Aku akan tanggung mereka selagi hayat di kandung badan. Ada jaminan daripada Safwan bin Umayyah. Lalu apa kata Umair bin Wahab al-Jumahi? Dia berkata kepadanya, tolong rahsiakan rancangan kita ini. Safwan bin Umayyah menjawab, baiklah. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbualan mereka ni betul-betul di Hijr Ismail dan tak ada siapa-siapa pun yang bersama dengan mereka. Betul-betul dua orang. Deal tu dua orang. Safwan dia nak bereskan hutang, itu tak ada siapa tahu. Umair bin Wahab al-Jumahi nak pergi berangkat bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tak ada siapa tahu. Tu peristiwa ni memang luar biasa tuan-tuan. Kan? Peristiwa yang sungguh luar biasa. Antara yang menjadi asbab hidayah kepada Umair bin Wahab al-Jumahi. Kemudian Umair menyediakan pedangnya, buat persiapan lah kan. Dah ada orang tanggung, dah ada orang jamin hutang-hutang dia. Maknanya dia tahu kan, bukan boleh pergi terus. Dia tahu nak melunaskan hutang, ada rasa tanggungjawab. Walaupun masa ketika ini dia belum Islam, ada rasa ingin melunaskan tanggungjawabnya yang besar, iaitu hutang dia. Begitu juga terhadap tanggungan dia. Kalau ikutkan orang yang bertanggungjawab lah tuan-tuan, walaupun pada saat ketika ini belum Islam. Jadi kalau ikutkan orang Islam kan, orang Islam lebih lagi ada perlu rasa tanggungjawab. Pertamanya lunaskan hutang. Dalam bab melunaskan hutang, nak pergi mana-mana jangan pergi seronok-seronok aja, hutang banyak tak beres lagi. Kan? Orang yang dihutang pula tengok aja dia berjalan sana sini, kan? Mungkin dia lupa hutang, minta hutang tak bayar-bayar. Ini masalah kan? Padahal Islam mengajarkan kepada umatnya, kepada orang Islam, bagaimana tanggungjawab berat dalam bab melunaskan hutang. Pentingnya kan? Apatah lagi kalau kita ni dalam keadaan nak pergi musafir. Nak musafir ke mana tuan-tuan? Di antara mati dan juga hidup. Musafir ni macam tu lah. Sebab tu doa orang musafir ni mustajab kan? Jadi nak pergi semolek-moleknya bereskan dulu hutang. Bukan nak perang pun, nak pergi jauh, nak musafir je. Kalau nak pergi perang lagi-lagi lah kena bereskan. Jangan biar macam tu saja hutang. Ini tidak, kadang-kadang kan, dia musafir, dia berjalan bersiar-siar, hutang masih belum beres. Maknanya seperti seolah-olah tidak ada rasa tanggungjawab. Ini masalah. Begitu juga yang tidak melaksanakan, melunaskan tanggungjawab kepada ahli keluarga. Maknanya nak sebutkan sikap yang baik yang ada pada Umair
bin Wahab Al-Jumahi, walaupun masa ketika ini belum Islam. Dia fikirkan tu, dia fikirkan tentang hutang dia, dia fikirkan juga tentang tanggungan dia. Maknanya bukan untuk diri dia saja, dia renungkan juga anak pinaknya, isterinya. Bagaimana kalau dia tak ada nanti? Subhanallah. Mungkin antara itulah faktor akhirnya dia dianugerahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya dia pun menyediakan pedangnya, standby lah, siap buat persiapan. Lalu diasahnya pedang bagi tajam, tajam sungguh kan. Dan lebih dahsyat lagi, pedang yang diasah itu diletak pula padanya racun. Diletak racun, tuan-tuan. Memang nak ditusuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar tusukan nak bunuh Nabi, racun tu sekali. Memang tak tahu nak cakap kan. Memang tujuan niat nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar dengan pedangnya saja, tapi dengan racun sekali, untuk mentakkidkan usaha dia untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia asah, selepas dia taruhkan racun, tak ada siapa tahu ni. Masih rahsia itu antara dia dengan Safwan bin Umayyah. Kemudian dia pun bertolak pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai sahaja di Madinah, ketika dia berada di pintu masjid, sedang menderumkan untanya. Masjid ni maksudnya Masjid Nabawi. Dia tahu lokasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ni di antara duduk masjid ataupun rumah baginda SAW yang sebelah masjid. Nak cari Nabi ni sama ada di masjid ataupun di rumah baginda Rasul SAW. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Allahu Akbar. Ini antara sunnah yang agung lah, tuan-tuan. Selalulah kita ni datang ke masjid, selalulah kita ni duduk di masjid. Dan Masjid Nabawi memang di situ bukan semata-mata tempat solat fardu 5 waktu secara berjemaah ditunaikan. Bukan itu saja fungsi dia. Selain daripada itu, majlis ilmu kat situ. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaturkan segala urusan pentadbiran, mesyuarat, kenegaraan apa semua dekat masjid. Subhanallah. Pendek kata semua benda kat masjid lah. Semuanya itu diadakan di masjid. Ini masjid, fungsi masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, dia pun pergi kat masjid, menderumkan kenderaannya, yakni untanya. Tiba-tiba Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terpandang ke arah wajah Umayyah bin Wahab Al-Jumahi. Nampak, terperasan, ini bukan orang Islam ni. Macam ku kenal. Ini kan member lama dekat Mekah dulu. Dia macam kenal. Ini bukan sahabat Nabi kan. Ini musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sedang bersama beberapa orang sahabat berbual-bual tentang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka dalam peperangan Badar. Subhanallah. Bincang, sembang bukan tentang kemuliaan diri, tapi keagungan Allah. Ini sahabat-sahabat punya tajuk sembang. Tajuk perbualan. Kalau kita sembang kan, yang lakinya yang macam ni gaya sembang. Biasanya tajuk kita lah, business I kan, business you macam mana. I baru sambar 1 kereta. Contoh cerita kita.
kan. Bisnes tengah naik ni, masya-Allah, yang kita punya. Kita subhanallah, sahabat-sahabat dia sembang juga, bicara juga, tapi sesuatu yang mengagungkan Allah, ceritakan tentang keagungan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong mereka dalam peperangan Badar Al-Kubra. Apa saja tentang keagungan dan juga kemuliaan Allah SWT. Tengah-tengah sembang, tengah-tengah berbual-bual, tiba-tiba terpandang Sayyidina Umar ke arah wajah Umair bin Wahab Al-Jumahi. Macam kenal. Umair ni rakan dia, sahabat dia masa dekat Mekah. Lalu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, anjing ini adalah musuh Allah. Ini musuh Allah. Umair tentu ada niat buruk kedatangannya kemari. Mesti ada niat buruk ni datang kat sini. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Nabi Allah, mari. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai Nabi Allah, ini dia seteru Allah. Umair yang datang sambil membawa pedangnya. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Umair ni musuh Allah masa ni, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata anjing ini musuh Allah, kata Sayyidina Umar. Lalu dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umair dia datang bawa pedang. Dan memang pedang tu tujuannya untuk bunuh Nabi. Dah diasah, siap letak racun lagi. Nabi SAW, Sayyidina Umar kan, memang kalau diikutkan tidak menyaksikan apa yang telah berlaku dekat Mekah. Perbualan dua orang, Safwan bin Umayyah dan juga Umair bin Wahab Al-Jumahi di Hijr. Memang tak tahu apa. Kalau ikutkan istilahnya, maknanya tak menyaksikan. Lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawakan dia masuk kepadaku. Bagi dia masuk. Lalu Umair pun tampil dan disambut oleh Umar sambil menggalas tali pedangnya. Jadi kisah ni tuan-tuan, kalau ikutkan panjang lagi ni kan, suspend dia tu. Tapi kerana masa yang memang mencemburui kita, insya-Allah kita akan sambung lagi kisah yang hebat ini pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Mohon maaf kerana tak dapat menghabiskan kisah ini. InsyaAllah kita akan cuba sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Yang baik semuanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan, segala kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.